Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Ilang FM yang dikasihi desa semua. Sebentar nanti akan diadakan sidang media oleh pihak peguam. Dikabarkan adalah pemandu yang menggunakan aplikasi Grab, di mana seorang menteri hari ini dibawa ke mahkamah tinggi, dibawa untuk pengadilan. Jadi Rizal Ram tak boleh nak mengulas panjang, kita tunggu saja, tunggu hanya beberapa detik saja lagi akan diadakan sidang media oleh pihak peguam yang mewakili pemandu e-hailing ini. Okey, sahabat-sahabat, pihak lawyer dah pun bersiap sedia. Hanya menunggu detik waktunya saja untuk mereka mengadakan menteri diheret ke mahkamah tinggi pada hari ini dalam isu pemandu yang dikatakan sebagai pemandu Grab Johor Bahru. Itu sekretariat dalam gabungan. Yang dulu itu Captain sekarang ni dia duduk bawah gabungan Film Malaysia. Inilah. Yes. Kita kumpul semua persatuan. Masa sekarang ni kita ada 6. Dan kita still masih kontak Sabah Sarawak pun kita tengah berbincang. Dia orang tengah meneliti kita punya MOU. So kalau dia agree, dia orang pun akan duduk bawah kita punya gabungan. So, kita bergerak di bawah gabungan lebih. Gabungan apa? Gabungan Film Malaysia. So, sekretariat dia adalah Persatuan Komuniti Persatuan Kebajikan Pekerja Industri e-hailing Malaysia, di bawah PPIM punya structure. Lebih solid lah. Kita nak ke arah penggabungan. Kita nak semua komuniti ni duduk di bawah satu, supaya kita nak buat satu keputusan ni bersama, lebih mudah. So kita punya pergerakan ni adalah kita janjikan selepas dialog hari itu 26 Ogos. Baik sahabat-sahabat yang mengikuti live di Ilang FM, insya-Allah sedikit waktu lagi pihak peguam akan melakukan sidang media berkenaan dengan kes yang pertama sekali dibawakan oleh peguam ini untuk mewakili pemandu e-hailing. Antara sebabnya ialah kerana pemandu e-hailing dikatakan dianiaya e-hailing tempatan. Jadi ini juga menarik perhatian kerana ia merupakan kes yang pertama dibawa sebegini, dibawa ke mahkamah, apatah lagi membawa mengheret seorang menteri. Jangan di tengah-tengah jalan orang-orang yang berada. Baik, pihak peguam sudah pun bersiap sedia untuk menerangkan kenapa kes ini dibawa ke mahkamah tinggi pada hari ini. Untuk makluman bersama, peguam ialah Mr. Ng Kian Nam yang mewakili kempen mempertahankan hak-hak pemandu e-hailing Malaysia. Tuan, sorry ya. Ivy, kau lah. Dominic, sama-sama. So jarak sikit, kami jarak sikit, jaga sosial. Okey, untuk rakan-rakan bolehlah share-sharekan kepada kawan-kawan kita ya, sebab ini merupakan satu yang penting. Mungkin Dominic, satu permulaan di mana kita mempunyai hak sebenarnya untuk membawa sesiapa juga ke muka pengadilan, termasuk menteri sendiri. Jadi inilah yang cuba dilakukan oleh seorang pemandu yang dikatakan pemandu Grab yang teraniaya katanya. Baik, kita dengar daripada pihak peguam yang mewakili mereka.
cái nào bạn đi nào ở trong hả? So selamat pagi lah. Saya ucapkan kepada para rakan media. Terlebih dahulu saya perkenalkan dululah pihak pemandu e-hailing yang datang bersama-sama dengan kami untuk membantu seorang pemandu e-hailing ibu tunggal, Miss Ivy Low, untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap Menteri Sumber Manusia YB Datuk Seri M. Sarawanan dan juga My Taxi Sdn Berhad ataupun lebih dikenali sebagai Grab. Jadi ada wakil daripada Gabungan E-Hailing Malaysia, Encik Ridzuan. Jawatan? Pengerusi Sekretariat untuk Gabungan E-Hailing Malaysia. Dan di kanan saya Dominic Ko selaku setiausaha kepada kempen mempertahankan e-hailing, hak pemandu e-hailing di Malaysia. Encik Chong Yen Chai daripada NGO Kereta Sewa. Apa nama tu? Pertubuhan Pemandu berasaskan aplikasi elektronik Malaysia, Encik Chan Eng Chai sebagai timbalan setiausaha. Dan juga ada Pak Din dan Ken juga selaku pemandu e-hailing. Jadi hari ini kami datang ke sinilah sebab saya ada dalam press latar belakang kenapa hari ini kami datang ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pertama, sebab sebelum ini pemandu e-hailing kami, Cik Ivy Low, beliau telah ditamatkan perkhidmatan sebagai e-hailing, pemandu e-hailing Grab pada 5 hari bulan November 2019, iaitu tahun lepas, tanpa alasan yang munasabah atau secara tidak adil lah dihentikan oleh Grab. Lepas itu pada 11 hari bulan Disember 2019, kami bagi pihak Miss Ivy Low, kami telah keluarkan letter of demand kepada Grab untuk membuat rayuan dan juga untuk meminta alasan-alasan kenapa beliau diberhentikan, dan juga minta Grab untuk kemukakan keterangan tuduhan rider ataupun pelanggang itu berasas atau tidak. Ceritanya Grab langsung tidak memberi sebarang maklum balas. Jadi akhirnya pada 3 hari bulan Januari tahun ini, oleh kerana tiada pilihan lain, maka kami telah membantu Miss Ivy Low untuk memfailkan satu aduan ataupun representasi di Industrial Relations Department Kuala Lumpur terhadap Grab untuk memohon pemulihan kerja sebagai pemandu Grab. Lepas itu pada 21, tapi saya kena tekankan di sini, ini merupakan satu-satunya kes presiden pertama di Malaysia di mana kami berjaya membantu pemandu e-hailing memfailkan kes mereka di IR Department. Sebab mengikut pegawai yang in charge, mereka bagi tahu sebelum ni banyak pemandu e-hailing yang cuba memfailkan kes mereka di IR Department langsung tidak dilayan. Mereka tak dapat daftarkan. Tapi ini satu-satunya kes yang kami percaya di Malaysia ni setakat ini
yang kami berjaya daftarkan di IR Department. Lepas tu, pada 21 Januari tahun ni, kedua-dua pihak telah dipanggil oleh IR Department Kuala Lumpur untuk adakan satu timbang tara lah, settlement negotiation. Ini merupakan salah satu proses yang biasa di bawah akta perusahaan. Tetapi akhirnya ni di mana Grab, wakil Grab juga ada hadir. Tapi akhirnya wakil Grab tak mau terima apa-apa pun cadangan penyelesaian ataupun cadangan untuk mengambil semula pemandu e-hailing kami untuk balik kepada jawatan asal. Jadi oleh kerana tak dapat capai penyelesaian mengikut akta perindustrian, maka pihak IR Department mereka perlu kepada Menteri Sumber Manusia, dan Menteri Sumber Manusia merupakan satu-satunya orang penting yang boleh membuat keputusan sama ada boleh merujuk kes ini kepada Mahkamah Perusahaan ataupun Industrial Court. Okey. Jadi ini merupakan satu kuasa khas kepada Menteri Sumber Manusia. Jadi malangnya dan amat mengecewakan, walaupun YB Datuk Seri M. Sarawanan baru beberapa bulan menjadi menteri baru, tapi pada sekitar 23 Julai tahun ini Cik IB Loh telah terima surat daripada IR Department bertarikh 10 Julai tahun ini memberitahu bahawa Menteri Sumber Manusia telah membuat keputusan bahawa kes ini tidak wajar dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan tanpa memberikan apa-apa sebab. Okey. Jadi saya sudah sertakan press statement dan salinan surat tersebutlah. Jadi hari ini mengikut permohonan kebenaran semakan kehakiman yang telah kami filekan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini, kami memohonlah untuk menjadikan keputusan Menteri Sumber Manusia ini sebagai tidak sah. Okey. Dan mengharap Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan beliau untuk merujukkan kes ini ke Mahkamah Perusahaan. Dan antara alasan-alasan yang kami kemukakan dalam permohonan kami termasuk, pertama, YB M. Sarawanan, beliau telah menyalahgunakan kuasanya sebagai menteri di bawah akta perusahaan kerana membuat keputusan ini tanpa memberikan sebarang alasan. Kedua, beliau telah gagal mempertahankan hak asasi pemandu e-hailing di Malaysia untuk mendapat perlindungan undang-undang yang sama rata di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mendapat keadilan di Mahkamah Perusahaan. Ketiga, mengikut kajian kami, Mahkamah Perusahaan mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk mendengar kes seperti ini untuk memastikan pemandu ini berpeluang untuk dipulihkan kerja, dan mereka tak ada platform lain untuk pergi ke Mahkamah Sivil untuk mendapat permohonan ini. Dan sebab lain ialah YB M. Sarawanan tidak harus
sendiri membuat penghakiman. Dia bukan hakim mahkamah perusahaan. Dia tak perlu membuat keputusan untuk mahkamah perusahaan. Dia seharusnya memberikan peluang. Pintu mahkamah perusahaan seharusnya terbuka kepada semua pekerja dan pemandu e-hailing di Malaysia untuk mendapat keadilan. Jadi kalau merits of the case lah, isi kandungan kes tu kalau sama ada boleh dibenarkan menang atau kalah, biarlah hakim mahkamah perusahaan yang buat, bukan menteri sendiri yang membuat hakim menjadi hakim. Dan satu lagi yang kami tak puas hati, baru 5 bulan YBM Saravanan dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia yang baru, dia sudah kelihatan lebih berminat untuk menjaga keuntungan Grab berbanding dengan menjaga hak dan kepentingan pemandu e-hailing di Malaysia. Dan satu lagi alasan yang penting, semasa trend dunia yang baru ini, termasuk Court of Appeal di UK, Europe, mereka telah mengiktiraf hak asasi pemandu e-hailing sebagai berhak untuk menikmati berbagai kepentingan sebagai pekerja. Okey, di negara tu mereka ambil tindakan terhadap syarikat Uber, okey, dan menang. Tapi yang menduka citakannya lah di negara Malaysia, pemandu e-hailing kita bukan kata nak menang kes, tapi nak masuk mahkamah pun tak ada pintu. Kerana menteri kita cuba halang pemandu e-hailing kita daripada mendapat keadilan di mahkamah perusahaan. Okey, dan paling akhir ialah sebab semakan kehakiman ada tarikh luput 3 bulan. 3 bulan daripada tarikh di mana menteri membuat keputusan, iaitu 10 hari bulan Julai tahun ni. Jadi kami pada hari ini sebelum deadline, kami terpaksa membuat keputusan penting ini. Kami tak mau membiarkan kes presiden yang penting ini mati separuh jalan. Kami nak dia teruskan berjuang. Pemandu e-hailing di Malaysia kami tak akan putus asa. Kami nak teruskan berjuang untuk memastikan kes presiden pertama ini dapat akhirnya masuk ke dalam pintu mahkamah, mendapat penghakiman seperti di negara-negara lain, dan akhirnya mengiktiraf hak dan kepentingan pemandu e-hailing sebagai pekerja. Jadi secara kesimpulan, hari ini kami, walaupun kami sudah memfailkan kes ini, kami masih berharap menyeru kepada YBM Saravanan untuk mengkaji semula keputusan beliau ini, ataupun kalau beliau masih ingkar, kami menyeru kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin, untuk campur tangan dan membantu pemandu e-hailing kami. Sebab apa yang mereka inginkan cuma satu peluang untuk meneruskan pekerjaan mereka, untuk mendapat cari mata pencarian untuk seisi keluarga mereka, ibu tunggal, menjaga anak, jaga ibu bapa, dan sekurang-kurangnya dalam proses bekerja sebagai pemandu e-hailing, mereka ada hak dan asasi dan maruah, dignity untuk dihormati oleh pihak Grab ataupun e-hailing operator yang lain. Okey. Jadi selanjutnya saya menjemput wakil daripada Gabungan E-hailing Malaysia untuk memberi sepatah dua kata. Ya. Okey.
Okay, salam sejahtera semua. Saya Rizwan daripada merupakan sekretariat kepada Gabungan E-Hailing Malaysia. Tujuan kita datang hari ini untuk memberi sokongan di atas kes ni kerana di atas satu persamaan, di mana di dalam pembentukan memorandum yang kita sedang buat juga termasuk dalam isu ni, di mana kita mengetengahkan isu penarafan sebenar terhadap pemandu-pemandu e-hailing. Di mana bila tak ada penarafan yang diberi kepada pemandu e-hailing ni, so ini antara salah satu contoh lah kenapa kita memperjuangkan isu penarafan ni, sebab kita tiada channel untuk kita nak menuntut hak dan juga kebajikan dari sudut pemandu. Jadi penarafan ini perlulah untuk memudahkan pemandu-pemandu supaya ada saluran untuk mereka menuntut hak dan juga kebajikan yang sepatutnya untuk mereka. Jadi kami dari Sekretariat Gabungan E-Hailing Malaysia, kita mohon agar pihak kerajaan khususnya dan pihak Jabatan Kementerian Pengangkutan khasnya dalam mengkaji semula garis panduan sedia ada supaya memberikan penarafan kepada pemandu-pemandu ni agar hak dan juga kebajikan mereka ni dibela dengan baik di Malaysia. Terima kasih. Jadi Tuan ya, Menteri Sumber Manusia, kenapa tidak Menteri Pengangkutan? Boleh komen sikit? ini memang sudah ada portfolio di bawah kabinet dan juga akta yang masing-masing. Jadi memang di bawah akta perhubungan perusahaan ini, Menteri Sumber Manusia yang kena membuat keputusan sama ada mengerujuk kes berkenaan dengan masalah sumber manusia ini ataupun masalah pemberhentian kerja. Ini semua termasuk di bawah Kementerian Sumber Manusia. Baik, Tuan. Ini merupakan kes pertama. Ya. Dan mengikut kata Tuan tadi, sebelum ini dah banyak cubaan untuk membawa ke pemerhatian pihak berkenaan tapi ditolak. Betul. Jadi adakah kerana ini kes dianggap kes terpencil sedangkan beribu-ribu lagi yang sama macam pengadu? Jadi boleh komen sikit tak berkenaan dengan kena ban secara tidak adil? Ya, berkenaan dengan kena ban ataupun orang biasa tak faham itu cara mereka kata Grab hentikan Secara tidak adil. secara tidak adil pemandu mereka. Okey. Jadi memang sehingga hari ini saya boleh katakan kes seperti ini masih berlanjutan. Dulu I think last year lah kami sudah melalui kempen kami sudah memfaulkan lebih daripada 800 senarai pemandu e-hailing yang telah di-ban oleh Grab. Okey. Kan kami membuat rayuan berkumpulan. Okey. Tapi lepas itu masih ada banyak lagi yang datang kepada kami, tak berhenti-henti. Jadi saya nampak Grab langsung tidak ada rasa macam nak tukar polisi mereka. Adakah ini merupakan pembuka jalan serta ini kepada pemandu-pemandu yang senasib dengan pengadu untuk memang membuat langkah ini? Jadi oleh kerana beratus-ratus atau beribu-ribu kes yang di-ban ini, kes ini akan menjadi satu presiden seperti negara-negara lain, asalkan berjaya mendapat penghakiman daripada mahkamah, akhirnya dia akan digunakan, diaplikasikan kepada para pemandu sebagai satu panduan yang amat penting. Baik Tuan, satu persoalan yang agak menarik juga. Ya. Di dalam sana kenapa dalam borang sana kenapa My Taxi? Okey. Saya diambil maklum bahawa memang Grab tu dia ada memohon lesen EHO mereka dengan MOT di bawah syarikat yang lain, Grab Car Sdn Bhd kan. Tapi kami menjadikan My Taxi Sdn Bhd sebagai responden kerana inilah yang pengurusan tinggi Grab sendiri yang bagi kami. Tapi yang penting itu sebab kami bertambah di bawah tu berniaga sebagai Grab untuk dapat dibezakan lah. Sebab kami memang tahu dia selalu bagi banyak syarikat
nama syarikat yang berlain-lain. Macam-macam. Tapi ini kami kata anda sendiri yang bagi, saya anggap dia sah. Sebab sebelum ni saya sudah menulis banyak surat peguam kepada Grab, dan inilah syarikat mewakili mereka. Baik, apa harapan tuan untuk kes ini, dan jika ditolak, jika gagal, apa langkah seterusnya pihak kempen mempertahankan hak-hak pemandu? Saya bagi pihak pemandu e-hailing IBLO, memang saya boleh rasalah beliau sememangnya berasa begitu kecewa, susah hati kerana perjalanan perjuangan di Malaysia ni begitu susah, penuh dengan rintangan berbanding dengan negara-negara lain. Khasnya Menteri Sumber Manusia sendiri pun tak mau menjaga kepentingan pekerja dan lebih menjaga keuntungan Grab. Jadi kami tak akan berputus asa. Kami akan meneruskan perjuangan yang cara penghakiman ataupun cara yang ikut undang-undang. Okey, kalau kalah pun kami berhak untuk merayuh. Kami akan terus berjuang berhabis-habisan. Any other questions? Tuan, kalau tak ada, saya nak tanya lagi satu tuan, berkenaan dengan syarikat e-hailing yang tak berlesen yang seolah-olah menjerat pemandu ni. Boleh komen sikit berkenaan dengan kes-kes yang berlaku sebelum ni, termasuk kes yang tuan kendalikan berkenaan dengan syarikat aplikasi tak berlesen. You mean InDriver ataupun? Ya, InDriver, Maxim dan lain-lain lah. Maxim tu ada lesen. Ya, okey. InDriver tu langsung tak ada lesen Okey, boleh EHO. komen sikit berkenaan ni. Jadi saya nak bezakan lah. Ada yang EHO syarikat tu dia langsung tak ada lesen MOT. Ada yang dia ada lesen MOT, Baik. tapi dia mengambil pemandu yang tak ada PSV. Okey. Jadi dua ini isu yang berbeza lah. Beza. Tapi yang penting saya nampak satu trend baru di mana memang kebanyakan pemandu e-hailing mereka telah ditindas kerana yuran ataupun tambang kereta yang dikenakan oleh syarikat e-hailing tu terlalu rendah dan tak ada satu bottom line. Dan ada EHO yang lain, walaupun mereka tak ada lesen, tapi mereka memberikan satu package tawaran yang lebih menarik kepada pemandu, di mana zero commission, tambang yang lebih rendah. Jadi saya melihat ini sebagai satu persaingan yang sangat sehat, di mana saya berharaplah MOT boleh mempertimbangkan untuk mengenakan satu tambang pemandu e-hailing, tambang kereta e-hailing yang lebih kompetitif, menurunkan atau menyeragamkan. Okey. Bukan kata terlalu rendah sampai pemandu tak dapat makan, tapi bukan terlalu tinggi sampai rider tak dapat bayar, tak dapat menambung. Jadi kena sama dengan taksi lah, seragamkan. Baik tuan, di kalangan pemandu menganggap tidak adil, hanya pemandu saja yang kena sedangkan syarikat itu beroperasi lagi. Jadi mengikut akta tu memang seharusnya penguatkuasa juga mengambil tindakan terhadap syarikat e-hailing yang berlesen, sebab mereka lepas memohon lesen mereka tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, termasuk tidak boleh mengambil pekerja ataupun pemandu e-hailing yang tak berlesen ataupun tak ada lesen PSV ataupun EVP. Daripada saya tuan, apakah ada anggapan di kat sini MC perlu campur tangan? Boleh komen tak? Mungkin MC boleh block ke? Kalau tak silap saya, MC pada tahun lepas telah menggunakan satu denda yang amat tinggi terhadap Grab. Baik. Tapi kes ini masih di bawah rayuan Grab, tak berhabis-habis. Tak habis-habis lagi. Ya, jadi saya berpandangan kalau memang cara ini perlu, tapi yang penting polisi lain lah, termasuk seperti saya kata penubuhan satu tribunal pemandu e-hailing ataupun seragamkan tambang kereta e-hailing
ataupun Isu penarapan iktiraf pemandu e-hailing sebagai pekerja bagi syarikat e-hailing. Ini semua kena datang bersama-sama lah. Sebelum ini ada ulasan syarikat e-hailing yang katakan yang pemandu Grab atau pemandu e-hailing ini tidak didinasikan sebagai pekerja. Yang katakan adakah ini akan dijadikan case sebab yang ada IR? Saya boleh buat satu perbandingan yang sangat senang. Mungkin kayu ada 100,000 partner. Kalau anda buka satu syarikat, mungkin kayu anda bersama-sama dengan anda ada 100,000, 200,000 partner. Ada tak itu munasabah? Itu langsung tak berasas. Okey. Di bawah employment law ada yang mereka bahas lah. Partner itu memang tak masuk akal. Okey. Ada yang kata ini independent contractor. Ada lawyer sebahagian berguam untuk kes employment. Mereka kata ini independent contractor. Tapi seperti saya kata, kes-kes di UK dan Europe, US, mereka sudah iktiraf pemandu e-hailing sebagai pekerja. E-hailing ni berbeza di Malaysia? Tidak. Sebab Malaysia pun ambil contoh daripada Uber. Uber ialah pioneer in this industry. Jadi kalau konsep hubungan kerja di antara Uber dengan pemandu itu, mahkamah di UK dan Europe, US kata ini ialah pekerja. Kenapa tak sama di Malaysia? Jadi kami sangat yakin memang ini satu di bawah undang-undang Malaysia yang kami ada banyak persamaan dengan undang-undang Commonwealth dan UK. Memang ada peluang pekerja pemandu e-hailing kami diiktiraf sebagai pekerja syarikat e-hailing. Dan ini satu perjuangan yang amat munasabah dan adil. Any other question? Okay. Thanks a lot. Terima kasih Tuan. Thank you very much. Terima kasih. Okey sahabat-sahabat, itu telah tadi kupasan daripada peguam yang mewakili pengadu, di mana mereka membawakan kes ini ke Mahkamah Tinggi sebenarnya untuk menyatakan hak-hak mereka. Jadi terima kasih kepada pihak peguam yang mewakili pemandu. Untuk sebagai itu, ini adalah sebagai pembuka jalan ataupun buat kali pertama di mana ini merupakan satu permulaan buat rakan-rakan pemandu e-hailing, di mana anda ada hak sebenarnya untuk mengetengahkan isu-isu, mengangkat kebajikan, termasuklah kes seperti ini, penganiayaan yang dianggap sebagai teraniaya. Anda boleh sampai membawa kepada mendakwa ataupun mengheret menteri sendiri ke mahkamah, termasuk yang berlaku pada hari ini, iaitu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi sekian, itu saja liputan daripada e-hailing FM. Rizal Adam membawakan. Terima kasih.